Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'in 40 ataupun hadis 40 riwayat Al-Arba'un Al-Malayawiyah. Pada malam ni kita masuk bab yang ke-17. Betul? 17 kan? Bab yang ke-17, adab dengan orang musyrik dan ahli kitab. Kita bacakan dulu riwayatnya. Saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, Syekh Al-Waqur Al-Mu'ammar Abdul Wahab bin Haji Hasan Al-Lanini, yang dikenali sebagai Ustaz Awang, Parit Panjang, Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada utama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, terdapat seorang anak muda beragama Yahudi yang berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari dia jatuh sakit. Rasulullah SAW datang menziarahinya, lalu duduk dekat dengan kepalanya, lantas berkata, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Anak muda Yahudi itu memandang ayahnya yang duduk berdekatan dengannya. Ayahnya berkata, lakukanlah apa yang disuruhmu, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Anak muda Yahudi itu lalu memeluk agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah mereka dengan berkata, segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya daripada api neraka. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadisnya 1356. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan riwayat yang kedua, sanad yang kedua dia sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mulakan memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sekiranya mereka memberi salam kepada kalian, maka jawablah dan ke atas kalian. Hadis riwayat Muslim, hadisnya 2167. Buraidah, yang sanad yang ketiga, daripada Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memanggil seorang munafik itu dengan panggilan wahai tuan, walaupun sekiranya dia tuan kalian, maka kalian telah menyebabkan kemarahan Tuhanmu jika kalian berbuat demikian. Sesungguhnya tuan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbicaralah dengan mereka sebagaimana kalian berbicara sesama kalian. Jangan kalian membiarkan syaitan menjerumuskan ke dalam kesalahan. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadisnya 4977. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis bab yang ke-17 ini adalah menceritakan tentang adab kita bermuamalah dengan orang-orang musyrikin dan ahlul kitab. Ada istilah yang kita kena sedikitlah kita kata, kita ada orang kafir, kita ada musyrikin, dan kita ada ahlul kitab. Adakah sama ataupun tidak? Ahlul kitab adalah merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, seperti mana dalam ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sahaja ahlul kitab, maka dirujukkan kepada Yahudi dan Nasrani.
Ada yang mengatakan Majusi juga termasuk dalam Ahlul Kitab. Dan dan musyrikin, istilah kaum musyrikin itu ialah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir ialah mereka yang kufur, ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kufar dengan musyrikin, semua yang musyrik itu dipanggil kafir, tetapi bukan semua kafir itu musyrik. Ada istilah yang kena faham. Semua musyrik itu adalah kafir, dan bukan semua yang kafir itu musyrik. Maknanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata kufur itu lebih besar dan lebih umum sifatnya berbanding dengan syirik. Syirik ni dia menyekutukan Allah, katakan. Ahlul Kitab, sebagai kita kata, boleh jadi dia musyrik, boleh jadi dia ada digelar sebagai kafir. Kalau dia mensyirikkan Allah, maka dia anggap sebagai musyrik. Kalau dia tidak, dia kata dia sembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu beriman kepada Al-Quran, maka dia dianggap sebagai kafir. Wallahu a'lam. Itu istilah yang diguna pakai. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, inilah yang istilah-istilah yang ada, yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Kuffar, kemudian musyrik, dan juga Ahlul Kitab. Di sini tuan-tuan, kalau kita sebut adab kita dengan kaum musyrikin, dengan Ahlul Kitab, saya nak fokus ke Ahlul Kitab dulu sebelum pergi kepada musyrik dengan kafir. Ahlul Kitab, adakah merujuk kepada asal-asal mereka adalah Yahudi, asal-asal mereka adalah Kristian, atau yang convert dia panggil. Yahudi tak ada setengah lagi orang masuk Yahudi. Dia memang keturunan dia ada. Keturunan daripada dulu memang dia adalah keturunan Yahudi. Tidak ada istilah orang bukan orang masuk Yahudi, tak ada. Bahkan pernah bila ditanyakan dalam YouTube dan sebagainya, bila ditanyakan macam mana nak masuk Yahudi, so dia orang pun tak tahu. Sebab Yahudi ni memang dia kita kata agama yang merujuk kepada keturunan dia. Keturunan Yahud, Bani Israel. Adapun Nasrani hari ini, Kristian, kita lihat ramai orang yang convert kepada Kristian. Macam orang Cina convert kepada Kristian, Hindu, asal agama Hindu, dan dia convert kepada Kristian. Adakah mereka dianggap sebagai Ahlul Kitab? Ataupun Ahlul Kitab itu memang, saya katakan tadi, memang keturunannya Ahlul Kitab. Kalau Kristian, keturunan dia Kristian, baru boleh dikatakan Ahlul Kitab. Itu satu persoalan yang isu yang dibangkitkan dalam mempersoalkan golongan Ahlul Kitab. Sebagiannya kata tidak, hanya merujuk jika keturunan dia adalah Kristian, maka yang convert tak masuk sebagai Ahlul Kitab, walaupun dia beragama dengan agama Kristian. Istilahnya kalau convert lah, kalau convert tak masuk sebagai Ahlul Kitab. Ada sebahagian kata as long as dia adalah Kristian, dia adalah dianggap sebagai Ahlul Kitab walaupun convert. Wallahu a'lam, katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah, yang selain daripada Ahlul Kitab, sama ada dia panggil kufar ataupun dia panggil musyrikun. Dia panggil musyrikun. Macam penduduk Mekah, bila mereka dianggap musyrikun kerana mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikun Mekah mensyirikkan Allah. Mereka bukan tidak percayakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakununna Allah.
Mereka bila ditanyakan siapa yang mencipta langit, siapa yang mencipta bumi, mereka berkata Allah. Sebab itu tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW ialah tauhid ibadah, makna sembahan. Ani'budullaha wajtanibut taghut, maknanya menyembah Allah yang Maha Esa. Sebab itu Nabi ditolak. Kalau keterangan Nabi yang mencipta langit, yang mencipta bumi itu Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terima. Sebab mereka pun percaya kat situ. Berdasarkan ayat Al-Quran, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, dan ada lagi 2-3 ayat lagi yang menjurus ke arah itu. Sebab itu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir menyatakan orang-orang kaum musyrikin percaya bahawa yang menciptakan langit dan bumi itu ialah Allah, dan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat mereka. Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, katakan. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, ma kunna na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah patung-patung ni kecuali tujuannya nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tuan-tuan mati Allah, sebab itu mereka itu dipanggil kaum musyrikun, kerana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penyembahan. Ada yang kita kata mereka tuan-tuan mati Allah tidak menyembah siapa-siapa, maka mereka dianggap sebagai kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana istilahnya kita kata mereka sendiri pun tak percaya, tak menyembah siapa-siapa pun, katakan. Tak sembah patung ke, tak sembah, tak ada agama, maka dianggap sebagai kafir, katakan. Sebab tu saya kata tadi, semua musyrik itu kafir, tapi bukan semua kafir itu musyrik, katakan. Wallahu a'lam. Jadi dalam bab adab ta'amul bersama dengan kaum musyrikin, dengan ahlul kitab, kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Sebelum kita masuk hadis yang Nabi sebut dan disebutkan dalam kitab ni, Nabi sebut dalam hadis, Haqqul jiranu thalath. Hak jiran tu ada 3. Jiran tu dia ada 3 jenis, kategori, 3 types. Jiran lahu thalatha huquq. Jiran lahu thalathatu huquq. Jiran yang ada 3 hak. Jiran lahu haqqani, makna jiran yang ada 2 hak, dan jiran yang lahu haqqun wahidun, jiran yang mempunyai 1 hak. Jiran dalam Islam namanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat kita kata sebelah rumah, bahkan macam Allah Subhanahu Wa Taala, jiran ini bukan setakat kita kata dalam taman. Dia boleh juga merujuk kepada kedai-kedai kalau kita berniaga. Kalau kedai, jiran sebelah-sebelah tu semua dia anggap jiran. Kalau di pejabat pun sama juga, jiran-jiran, kata. At least konsep jiran tu sangat luas, bukan jiran di rumah sahaja. Maka ada tiga jenis jiran yang ada 3 hak, iaitu 3 hak tu. Yang pertama dipanggil hak qudamwi, dipanggil hak sedarah, sedaging, maknanya keluarga kita. Hak se-Islam. Kenapa? Hak seorang Muslim, saudara semuslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Dia tak lekat. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan hak yang ketiga, hak jiran. Jiran yang mempunyai 2 hak, iaitu dia bukan saudara sedaging dengan kita, tetapi dia adalah se-Islam dengan kita, dan juga dia duduk sebelah kita, jiran.
Yang ketiga, jiran lahu haqqun wahidun. Kenapa ada gangguan? Gangguan mikrofon. Okey. Yang ketiga, nama Allah, jiran yang ada satu hak, iaitu hak jiran. Yang ketiga ini disebut dalam syarah-syarah hadis, dia merujuk kepada semua orang, sama ada hatta al-kuffar, hatta musyrikun, hatta ahlul kitab. Siapa sahaja yang duduk sebelah kita bukan orang Islam, maka dia tetap ada hak jiran, yang mana Islam suruh kita kata ihtiram, ta'amul, katakan. Bukan kerana dia kafir, mati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh buat suka hati kita. Tidak. Bukan kerana dia bukan Islam, kita boleh buat ikut buat anaya kat dia. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin lahu ajr. Setiap benda yang bernyawa, kalau kita bantu, kita akan dapat pahala. Hadis ni terlalu umum, sehingga kan kalau orang bukan Islam, kita tolong dia, kita bantu dia, kalau orang tanya, Ustaz, apa hukum kita bantu orang bukan Islam, dapat tak pahala? Yes, dapat. Berdasarkan hadis tadi, fi kulli kabidin ratbatin lahu ajr. Setiap benda yang bernyawa, kalau kita tolong dia, kita bantu dia, still dapat pahala. Cuma al-aula fal-aula lah, katakan. Kadang-kadang janganlah kita fokus kepada orang bukan Islam, tapi jiran-jiran yang orang Islam sendiri kita tak bantu. Dia kata dia ada turutan tu, zawil qurba, kemudian yang paling rapat, dia kata. Tapi tak salah. Kadang-kadang kita duduk makan, ada orang bukan Islam datang minta sedekah, kita bagi. Kita bagi, dia bukan Islam, tapi dia minta bantuan untuk rumah kita kata rumah orang tua dia ke, rumah orang tua, tak ada masalah, kita bantu. Tapi jangan dia minta untuk agama dia, Kristian, gerakan dakwah Kristian, kita pergi tolong masuk infak, katakan. Itu dalam konteks lain pula. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Itu kalau kita tahu, tak tahu tak ada masalah. Zahir kita nampak dia untuk untuk kemanusiaan, zahir kita nampak dia untuk untuk kita kata orang tua-tua, katakan, untuk bantuan bagi pada orang yang ditimpa kecelakaan dan sebagainya. Zahir kita nampak benda tu umum, katakan, maka tak salah untuk kita bantu. Wallahu a'lam. Jadi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ta'amul ini, Nabi berta'amul dengan ahlul kitab sama, katakan. Tidak ada, bahkan di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, kana dir'uhu marhunan indal yahud. Orang Nabi SAW pada akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia punya dir'u, dir' ini dia dipanggil sama ada baju besi ataupun kita panggil apa, yang pegang tu apa dia panggil, perisai. Perisai dia marhun, makna tergadai, digadaikan pada orang Yahudi, katakan. Jadi muamalah dengan orang bukan Islam, nama Allah Subhanahu wa taala, memang kita kata dibenarkan, berjual beli. Jangan timbul persoalan, Ustaz, mungkin sumber haram dia, kita mana tahu sumber haram dia, sumber dia kot daripada mencuri ke apa ke. Dia kalau nak kaji dalam bahaya. Dan bahaya bukan apa, semua tak boleh, katakan. Sebab itu kita hanya ambil hukum zahir, kecuali benda tu dah jelas. Zahir maknanya benda tu dah kita kata dah tahu. Dan masalah, ada orang tanya, Ustaz, kita kata tokek kedai ni dia menang dapat duit loteri, katakan, 10 juta. Mana kita tekuk-kuk lah dia bagi kita tu tadi, dia pulangkan duit tadi, ataupun dia beli barang dengan kita kan, dia gunakan duit daripada judi tu, apa hukumnya Ustaz, katakan. Tuan-tuan, duit tu dia tak, istilahnya yang salah tu siapa? Orang tu. Duit tu dia tak ada istilah kata
bila dia duit loteri dia chop duit tu jadi ada tulis loteri ke apa, tak ada. Dia duit dia tak najis. Yang najisnya ataupun yang berdosa, yang haramnya orang yang buat. Yang buat. Sebab tu kalau duit haram saya kata diberikan kepada orang fakir miskin boleh terima, tak ada masalah. Jadi terimanya orang yang fakir miskin tadi daripada duit haram, duit yang haram tadi, tuan-tuan macam Allah, kalau dia kita kata guna pun tak ada masalah. Sebab yang haramnya bukannya duit tu, ain tu. Yang haram itu ialah perbuatan. Yang haram itu perbuatan, katakan. Dia tidak walaupun istilahnya hari ni tak boleh, ni duit haram. Ini duit haram dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi yang kita kata macam juga ibu bapa yang menang, yang dapat daripada sumber yang haram, saya kata dia bagi kepada anak, bagi duit kepada anak ke, pada isteri ke, bagi makan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berdosa tetap mak ataupun ayahnya yang mendapatkan sumber duit tu. Tapi duit tu dah bagi pada anak, tak ada masalah, katakan. Dia tidak ada istilah dia panggil tanawub, maknanya dosa tu haram, duit tu dia turun tak ada, katakan. Tak ada istilah gitu. Lepas tu kalau musim kurban, mazhab Syafi'i, daging kurban itu tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam, betul? Tak boleh dijual. Tetapi once bila kita dah bagi kepada orang, kita dah bagi kepada dah bagi dah pada orang fakir miskin, dah sebarkan dah pada orang fakir miskin, makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak dah daging penuh dalam peti ais, dia jual. Apa hukumnya? Harus. Sebab dah pergi ke peringkat yang berikutnya. Yang haram itu orang yang memberi, yang menyebarkan, yang pertama, peringkat pertama, daripada orang yang berkorban kepada orang yang penerima. Apabila orang dah terima duit, dah terima makanan tadi, dah terima kambing tadi ataupun daging tadi, dia berhak untuk buat apa pun. Dia nak masak dan dia nak jual, itu hak dia. Itu tak ada timbul isu. Wallahu a'lam. Kalau saya yang berkorban dapat daging banyak, katakan ada berapa puluh kilo dapat daripada seekor lembu, saya ambil 1/3 jual lah, itu tak boleh, haram. Kalau saya korban 1 ekor lembu, saya ambil 1/3, banyak sangat ni, jual lah, tak boleh, haram. Hukumnya haram, katakan. Wallahu a'lam. Jadi di sini tuan-tuan mati Allah, kita kata balik pada konsep kita tadi, harus konsep asal itu harus hukumnya kita bertaamul dengan orang bukan Islam. Tapi taamul kita, muamalah kita tetap ada batasannya. Bukan kata open begitu, tidak. Bukan kata kita kata maknanya kita boleh kita kata semua kita boleh buat. Tak, ada benda yang kita tak boleh buat. Contohnya kalau kita sebagai anak yang memeluk agama Islam, kita balik ke rumah mak ayah, itu tanggungjawab. Amat termasuk dalam ta'amul. Ibu bapa yang bukan Islam, ya katakan, pergi ziarah, bagi nafkah kepada ibu bapa, itu termasuk dalam ta'amul, masuk dalam kita kata kita kata adab-adab bersama dengan orang bukan Islam. Bukan makna bila kita dah meluk agama Islam, hubungan kita dengan ibu bapa kita yang masih lagi non-Muslim terputus, tidak. Wallahu a'lam. Tapi kadang-kadang ada setengah orang, dia katakan, bila dia dah dia terus putus hubungan, dia katakan. Bila dah meluk agama Islam, putus hubungan terus. Tapi kalau kita kata ustaz, dia dah mula-mula memang masalah, dia katakan, tapi dia cuba. Dia kena cubalah, bukanlah kata mula-mula tu terus diputus, tidak, dia katakan. Kadang-kadang ada setengah-setengah, dia katakan
memang hubungan tu akan jadi renggang apabila seorang tu memeluk agama Islam, tetapi dia cuba sebaik mungkin untuk berbuat baik, kerana hubungan itu dituntut dalam syarak. Baik, kita tengok dalam hadis Nabi yang pertama ni, Nabi kana gulam Yahudi yakhdumu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kita kata budak Yahudi. Budak kat sini mungkin merujuk pada hamba Yahudi ataupun budak biasa kita kata yang tapi biasanya gulam ni ditakrifkan sebagai hamba. Tapi dalam terjemahan yang diletakkan ialah hak budak. Dia sebut terdapat seorang anak muda, dia gulam, anak muda beragama Yahudi. Budak Yahudi ni dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia sakit. Tengok bila dia sakit, Nabi pergi ziarah. Jadi menunjukkan bahawa tidak salah untuk kita kalau orang bukan Islam, kawan, jiran katakan kita nak pergi ziarah. Hatta kalau kita kata kematian pun tidaklah salah untuk kita hadir untuk ucapkan takziah ke atau sewaktu dengannya. Ala khilafil ulama. Ya tak. Wallahu a'lam. Sakit kita kata tak ada masalah untuk ni. Tapi kalau kematian tu ada kadang-kadang ada isu dan sebagainya. Macam perayaan, katakan ada beberapa isu, ada setengah, ada sebagian khilaf, ada khilaf dan sebagainya, yang itu kita kata adalah perbahasan yang khusus. Tapi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah sakit, katakan Yahudi ni sakit, pemuda Yahudi ni sakit, lalu Nabi pergi ziarah dan Nabi ambil peluang. Ni yang kita jarang ambil peluang. Kita ada kawan non muslim tetapi kita tak pernah nak dakwah dia tentang Islam. Ini kita kata tanggungjawab setiap daripada kita yang ada kawan bukan Islam, untuk tarik dia memeluk agama Islam. Nabi SAW ambil peluang pergi ziarah. Pergi ziarah dia, tuan-tuan, Nabi pergi ziarah. Nabi ajak dia memeluk agama Islam. Lalu tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala bapa kepada budak ni tadi, pemuda ni tadi, suruhlah, ikutlah apa yang Nabi suruh tu, apa yang Nabi suruh. Makanya tuan-tuan mati Allah, lalu budak pemuda ni pun memeluk agama Islam. Bila dia peluk agama Islam, dia mengucap kalimah syahadah, katakan Nabi pun keluar daripada rumah tadi tu. Lalu Nabi mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, bila seorang itu kita dapat menarik seorang bukan Islam memilih Islam, maka kata Rasulullah SAW, khairun min humurin ni'am, lebih baik daripada seekor unta merah. Lebih baik daripada dapat seekor unta merah. Tuan-tuan search dekat internet, katakan cari unta merah, berapa harga dia sekarang. Tak? Unta merah kat internet, selain saya, kalau yang saya tengok sebelum-sebelum ni, mencecah jutaan ringgit. Kalau ringgit lah, katakan unta merah. Tak? Kalau kita kata Arab, memang unta yang paling mahal sekali ialah unta merah, katakan. Saya tak tahu dalam English dipanggil apa, tapi dalam bahasa Arab dia panggil humurun ni'am. Dalam bahasa Melayu dia panggil unta merah. Ada kenapa dia panggil unta merah? Wallahu a'lam. Mungkin bulunya warna merah ke? Kalau setakat yang saya baca, bacaan yang saya baca sebelum-sebelum ni, memang sentuh badan dia memang melekat warna merah dekat tangan gitu. Dan siapa yang ada unta merah ini adalah, kalau zaman sekarang ni macam orang yang ada rumah besar ataupun orang ada kereta mewah dan sebagainya, kalau ikut zaman dulu lah. Dan sama sekarang ni katakan, siapa yang ada unta merah, ya, di kalangan orang Arab, memang dia kita kata billionaire lah, kata memang orang kaya, katakan.
Bukan semua orang mampu memiliki unta merah. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, dapat kita tarik seorang itu memeluk agama Islam lebih besar ganjarannya daripada mendapat seekor unta merah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini yang hadis yang pertama. Antara hadis yang dalam hadis pertama ni disebut Abul Qasim. Dia kata ati' Abul Qasim. Abul Qasim adalah salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Abul Qasim merujuk kepada salah seorang anak Nabi lelaki, anak lelaki Nabi namanya Qasim. Namanya Qasim. Sebab tu dipanggil Abul Qasim, tapi tak panjang umurnya. Dia ada dua orang, Qasim dengan satu lagi Ibrahim, tak salah saya katakan. Tak panjang umur dia, yang lelaki. Yang panjang umur semua yang perempuan. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wa an-nasara bis-salam. Bila kita bertemu dengan orang bukan Islam, khususnya Yahudi dan Nasrani, maka kita tidak perlu memulakan salam. Jangan beri salam. Assalamualaikum, jangan. Jangan beri salam. Sebab lafaz salam itu, assalamualaikum, adalah khusus untuk sesama Islam. Ala adullukum idza fa'altum tahabbtum. Nak tak kamu aku bagi tahu satu perkara, bila kamu buat kamu akan berkasih sayang antara satu sama lain. Qalu bala ya Rasulullah, afshus salam bainakum. Beri salam. Beri salam, bukan suruh sebut salam saja. Orang gitu tak tahulah, sebab mungkin short system, short apa dipanggil, SMS ke apa kan, semua dia nak shortnya, kata semua yang pendeknya SLM, kata. Ataupun sekarang ni banyak gunakan salam. Allah alam, terbulanglah katakan, mungkin ada yang buat takwilan mafhum Ustaz, salam tu maknanya assalamualaikum. Wallahu alam, saya pun tak berani nak kata begitu. Tetapi saya kalau masyayikh kami katakan, apa yang saya belajar, sebutkan lafaz yang syar'i yang betul, barulah kita dapat pahala. Assalamualaikum, kata Rasulullah SAW. Bila sahabat seorang masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW, dia bagi assalamualaikum, dia kata. Lalu dia kata laka, dia sebut laka ishrun, saya atau lakal ishrun ataupun lakal asyarah, begitu. Saya tak ingat dari riwayat hadisnya tu. Maknanya bagi kamu 10. Lepas tu seorang lagi masuk, assalamualaikum warahmatullah laka ishrun. Lepas Nabi jawab, Nabi kata laka ishrun. Dan seorang lagi masuk kemudian, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nabi kata, lepas Nabi jawab, laka thalathun, dia katakan. Sebab lafaz itu adalah lafaz yang syar'i. Assalamualaikum. Dia tak boleh dialek Kelantan. Orang Kelantan dialek macam mana pun, dia sebut salam, dia jadi salah dah, kata. Tapi bila pergi assalamualaikum, dia tak jadi punya tu. Mana orang Kelantan ni? Sama orang Kelantan. Jadi tak perkataan tu dia melewehkan, kata. Orang Melaka, kau mana orang Melaka main? Kau jangan kacau. Orang Melaka tak ada. Dia kalau biasa orang tak, dia takkan kita kata dia takkan ada meleweh kat situ. Dia tetap, sebab dia lafaz syar'i. Dia lafaz yang syar'i. Bila lafaz syar'i, dia kena sebut assalamualaikum. Cuma orang Melayu kita ni dia suka matkan, panjangan assalamualaikum. Panjang mat dia tu. Sebab tu kena ajar anak-anak kita betulkan bacaan tu, assalamualaikum, katakan. Assalamualaikum. Jangan kita bagi assalamualaikum. Di mana ada ejaan dia kaf waw mim. Dia alaikum, kaf dengan mim. Macam mana boleh datang mat panjang? Sebab KUM, U. Wow. Maka tu yang dipanjangkan tu. Tapi sebenarnya betul kan? Sebab ia lafaz syar'i. Bila lafaz syar'i kena sebut, lafazkan yang sebetul. Ulama' duk bahas, boleh ke sebut assalamualaikum?
Banding dengan Assalamualaikum, dibahas dalam salat macam mana. Kalau orang semayang Assalamualaikum, sampai ada yang mengatakan tak sah semayang tanpa alif lam tu. Dibaca semayang Assalamualaikum, Assalamualaikum, sampai ada yang berpandangan bahawa tidak sah salat. Sebab yang syar'inya ialah Assalamualaikum. Dan ada sebab kenapa alif lam. Saya baru ni ada student saya buat satu kajian. Saya kata saya cabar dia buat satu kajian, student bachelor, dia nak buat FYP. Dia kata ni tajuk ni bagus, saya katakan. Kalau nak berani nak buat, kata dia buat. Apa tajuk dia? Saya pun bagi. Apa ni kita kata dipanggil penggunaan alif lam dalam bahasa Arab, dia katakan. Saya pun tak adalah kata apa ni kat dia. Saya sebutlah jenis-jenis alif lam yang ada dalam bahasa Arab. Bila dia buka kitab, ustaz, didapati bukan setakat 3 jenis je, 8 jenis alif lam. Saya pun terperanjat. Saya pun tak pernah jumpa lagi penerangan yang lebih lanjut. Cuma ada maklumat-maklumat sikit saja. Sangat menarik, mengatakan fungsi alif lam ni bukan saya saja letak. Dia mau maksud yang banyak, tuan-tuan, dalam ni. Jadi kita kata jangan mudah-mudah buang alif lam. Kalau dah lafaznya tu ada alif lam, buatlah sebut alif lam. Kalau dalam perbahasan Salamun alaikum itu khas untuk orang yang dah meninggal dunia. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Syarah Sahih Bukhari, ada Assalamualaikum untuk orang yang hidup. Kalau kita baca Salamun alaikum, itu untuk orang yang dah meninggal dunia, ataupun ucapan di akhirat besok, di dalam syurga, Salamun alaikum. Itu kalau tengok dalam Al-Quran, ucapan yang berlaku dekat dalam syurga, dia akan gunakan Salamun alaikum tanpa alif lam. Itu dalam Al-Quran. Berarti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata, dibawa pandangan, dia kata lafaz Salamun alaikum tanpa alif lam itu untuk dalam syurga. Kenapa ustaz kat dunia ni lah, wallahu alam. Saya tak kena study balik lah, kena ingat balik. Baca itu lama dah, bacaan tu lama dah, nak kena study balik. Tapi apa pun macam Allah buat seperti mana yang dilafazkan dalam hadis, itu lebih baik. Lebih baik. Kalau kita kata macam apa ni, kita lah hari ni ada kalau jauh tu kita angkat tangan je, tak lafazkan pun Assalamualaikum. Ulama imam saya banyak baca dekat dalam masalah ni, saya baca dekat dalam Fathul Bari. Dia kata angkat tangan ni, angkat tangan jauh, angkat tangan, dia adalah perbuatan Yahudi. Kalau orang Islam, dia angkat tangan dengan lafaz sekali. Dia lafazkan Assalamualaikum, tapi orang tu mungkin tak dengar, tapi dia nampak, dia isyarat yang mengatakan kita beri salam. Maka orang yang nampak angkat tangan, dia pun angkat tangan jawab Waalaikumsalam. Tanda dia dah jawab, dia angkat tangan, tapi dia kena lafazlah Waalaikumsalam. Itu beza dengan dia. Tapi kita hari ni tak. Kita jangan angkat tangan je. Angkat tangan je. Wallahu a'lam. Sama-sama kita baikilah, nak kita baiki, katakan wallahu a'lam. Jadi Nabi kita kata, kalau orang bukan Islam, orang Yahudi dan Nasrani, kita berjumpa, jangan mulakan dengan lafaz assalam, Assalamualaikum, jangan. Nak guna lafaz lain, hello bro ke, ikutlah katakan. Tapi nak beri salam Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata apa ni, kalau mereka pula beri salam kepada kita, tengok orang bukan dia ni Kristian. Kan sekarang orang Cina Kelantan, Cina Terengganu, orang Kedah ke kan, yang India Kedah ke, dia dah cakap dialek orang Kedah, dialek Terengganu, ataupun Melaka ada Baba Nyonya, katakan. Dia dah cakap Melayu fluent, memang macam dengar macam orang Melayu. Dia boleh istighfar astaghfirullahalazim. Orang Kelantan, Cina Kelantan, kadang-kadang yang bukan Islam, dia boleh cakap Assalamualaikum.
Dah. Pergi kat kedai-kedai apa ni Cina kan yang bukan Islam tu, dia boleh cakap Allah muni, dia sebut biasa. Tapi kita kata kadang-kadang kita datang pun dia bagi salam, Assalamualaikum. Boleh tak kita jawab Waalaikumsalam? Kalau kita tak tahu, kita terjawab Waalaikumsalam, tak apa. Tapi kalau kita tahu yang beri salam kepada kita tadi bukan orang Islam, maka jawapan daripada kita Waalaikum saja. Dia tak boleh sampai Waalaikumsalam. Ada Waalaikum saja katakan. Ada wallahu a'lam, ada Waalaikum katakan. Itu cara yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni, faqulu wa'alaikum. Katakanlah kepada mereka dengan wa'alaikum saja. Sebab kita kata kalau Yahudi dan Nasrani lah secara khususnya, dia ada satu perkataan dia sebut, sekali dengar kita ingat Assalamualaikum, tapi sebenarnya dia baca, kalau khususnya orang Yahudi dan Nasrani, dia akan baca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sekali dengar kita ingat Assalamualaikum, tapi sebenarnya yang dibaca ialah Assalamualaikum. Assam maknanya mati, celaka, katamu. Itu orang Yahudi dan Nasrani. Kristian katakan bila dia bagi salam kata kita Assalamualaikum. Assalamualaikum maknanya celakalah kata kamu. So jawapan yang baik ialah yang paling baik kita jawab ialah wa'alaika. Kalau dia sebut betul ke, dia sebut salah ke, maka wa'alaikum. Dan juga ke atas kamu. Kalau dia jawab buruk, celakalah ke atas kamu, maka wa'alaikum, dan ke atas kamu juga. Kalau dia kata betul, Assalamualaikum, wa'alaikum, dan ke atas kamu juga. Mana baik ataupun buruk, kita jawab wa'alaikum. Itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, an Sayyidina Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la taqulu lil munafiq sayyid, fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. As-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Hadis yang ketiga, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ialah dakwaan. Kita kata, kalau kita kata orang kafir, kat sini kita saya tak berani nak apa ni, nak kena tengok apa syarah hadis yang lebih lanjut mengatakan, walau bagaimana sekalipun maka Allah, kalau disebut oleh muallif kitab ni, dia kata la yajuz. Waktu azan, minta azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi insya-Allah.
Baik. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga itu larangan kita memanggil orang-orang munafik, orang ahli bid'ah ataupun orang kafir sebagai sayyid, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu kita panggil tuan, katakan. La taqulu lil munafiq as-sayyid ataupun sayyid. So perbahasan di sisi ulama, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin dia kata apa, babu nahyi an mukhatabatil fasik wal mubtadi' wa nahwihima bi sayyidih wa nahwihi. Dalam kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dia ada satu bab larangan memanggil orang fasik ataupun orang yang mubtadi' ke atas, maknanya orang yang kafir, orang yang musyrik, dengan nama panggilan ataupun dalam bahasa Arab dia panggil sayyid. Ada dalam bahasa Melayu tuan lah, tuan. Kerana terdapatnya hadis larangan. Terdapatnya hadis larangan. Walau bagaimana sekalipun nanti Allah Subhanahu wa taala mengikut pandangan yang sebagian lagi ulama, dia kata fabina'an 'ala ma taqaddama, dalam fatwa fabina'an 'ala ma taqaddama fa innahu la yajuzu an yuqalu lil kafir ya sayyid. Berdasarkan hujah-hujah di atas, saya ringkaskan nanti Allah, memanggil orang kafir sebagai sayyid adalah hukumnya kita kata haram, tak boleh. Walakin, akan tetapi, idza tarattaba ala tarki mukhatabatihi bidzalika mafsadat akbar, kalau kita tak panggil dengan panggilan atau sebagainya menyebabkan mafsadah lebih besar, maka dikata fala haraj fi tasmiyatihi, maka tidak salah insya-Allah, dikatakan. Maknanya takut ada mafsadah yang lebih besar, dikatakan. Hatta kita bukan setakat itu saja, namanya Allah, sesama Islam pun ada khilaf di sisi ulama meletakkan seorang itu sayyid. Sebab dalam hadis Nabi SAW ada dua riwayat hadis Nabi SAW, bila ada sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah anta sayyiduna, anta sayyiduna, maka kala Rasulullah SAW, as-sayyidu Allah. Maknanya bila ada sahabat kata, ya Rasulullah kamu adalah sayyid kami, penghulu kami, tuan kami, maka Nabi kata tak, as-sayyid Allah. Itu hadis yang pertama. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Bukhari dan kitab Adabul Mufrad. Tapi ada satu lagi dalil, hadis Nabi SAW juga, hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, qumu ila sayyidikum. Qumu ila sayyidikum, yang dimaksudkan ialah Sa'ad bin Mu'az. Bangkitlah, bangunlah kamu, pergi sambut tuan kamu, sayyidikum. Dan dalam hadis Nabi yang lain, ana sayyidu waladi Adam, katakan. Jadi ada, kita kata, sebab tu ada khilaf di sisi ulama, hatta dalam sesama Islam pun ada khilaf di sisi ulama, apatah lagi dengan orang bukan Islam. Tapi hadis ini lebih fokus kepada orang bukan Islam, katakan, untuk panggil dia dengan panggilan sayyid, tuan, ataupun sewaktu dengan dia. So macam mana nak panggil, katakan, panggilan yang biasa, katakan, panggilan yang bukan menggunakan perkataan yang kita kata istilah-istilah yang macam contoh sayyid tadilah, katakan. Ada wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang dapat kita bacakan, dan kita lihat beberapa perkara antara yang faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Ialah pertama sekali, tidak ada larangan untuk kita berniaga dengan orang bukan Islam. Kita nak berdakwah, petah lagi nak berdakwah kepada mereka, untuk mereka memilih Islam itu sebagai agama, menyampaikan Islam kepada mereka dan menzahirkan, menjaga hak-hak mereka yang disuruh kita jaga.
Allah suruh kita jaga hak-hak mereka tadi. Itu tidak ada masalah katakan. Dan yang kedua, macam Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis yang kita baca tadi, tidak boleh bagi orang Islam mengambil kawan yang bukan Islam. Maknanya kita kata dia mengambil kawan tu lebih daripada diraikan tu, lebih daripada orang Islam sendiri, kawan yang orang Islam katakan. Yang itu kalau boleh dielakkan. Para ulama dia kata la yajuzu lil muslim an yattakhidha ghairu muslim sadiqan wala habiba fala yuwalihi aw yu'inuhu. Apatah lagi kalau kita mengambil kawan orang bukan Islam nak mengenai orang Islam. Itu lagi inilah katakan berhati-hati. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, istilah kafir, kita ada kafir harbi, ghairu muslim, orang bukan Islam ni ada yang dipanggil kafir harbi, ada yang dipanggil kafir zimmi, ada yang kafir muahid, ada yang kafir musta'man. Ada kawan saya dia buat PhD di UKM. Dia buat ahli zimmah satu, tak silap saya lah kalau tajuknya tu. Dia buat kajian semula tentang ahli zimmah di Malaysia, katakan. Adakah kat Malaysia ni kafir zimmi ataupun kafir harbi? Itu topik yang hangat, katakan kalau dibincangkan macam Allah. Adakah harbi ataupun zimmi? Saya tak naklah menimbulkan kita kata masalah ke ataupun sebagainya macam Allah. Cukup kita katakan kafir harbi ini ialah kafir yang kita boleh perangi dan dia tidak ada apa-apa perjanjian dengan kita. Ada apa-apa perjanjian pun tak ada, katakan. Boleh diperangi, dan nak perangi bukanlah kafir harbi, tahu ya kafir harbi kita boleh serang, tak boleh. Sebab tu kita ada dipanggil dalam fiqh kita kata kitabul jihad. Kitabul jihad dan sebagainya kena belajar, katakan. Tak boleh tuan-tuan tahu dia kafir harbi pergi kat negara tu pergi bom ke apa semua, tak boleh. Haram hukumnya. Tak boleh. Itu dia panggil kafir harbi yang tidak ada hubungan apa-apa. Dia ada satu lagi kafir zimmi. Ada. Kafir zimmi ialah kafir yang kita kata yang tunduk kepada orang Islam, kata. Maknanya yang hidup dekat dalam masyarakat majoriti orang Islam, kata. Ataupun macam Allah mereka ada duduk dah bermustautin dekat negara Islam dan dia ada dah buat perjanjian daripada awal lagi masa-masa mereka duduk di dalam negara Islam. Dan yang ketiga dipanggil kafir muahad. Kafir muahad macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia kita kata kafir yang ada perjanjian lah, perjanjian macam kata dia kita kata pada negara jiran, orang bukan negara bukan Islam tapi dia ada hubungan, ada perjanjian. Itu pun dipanggil kafir muahad. Dan ada dipanggil kafir musta'man. Kafir musta'man ialah kafir yang kafir harbi, tapi dia datang dengan kebenaran pihak kerajaan contohnya. Dia datang dengan kebenaran. Macam sekarang ni dengan sistem pasport lah istilah kata. So dipanggil kafir yang musta'man. Kalau dia adalah asalnya kafir harbi, datang ke negara Islam dengan visa ke, maka visa itu dianggap sebagai musta'man, maknanya diberikan keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Itu jenis-jenis kafir yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sedikit tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan 3 hadis yang dapat didengar dipahami dengan baik. InsyaAllah lepas ni kita masuk bab yang ke-18, bab berkaitan dengan adab libas waz zinah, adab-adab pakaian dan juga perhiasan. Wallahu a'lam. Ada nak tanya soalan? Tak ada.
Kalau tak ada setakat itu saja, mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.